Itu saya kata korang kena hargai cikgu. Ini hargai cikgu bila? Hari Guru. Saya tujukan lagu ni khas untuk guru-guru yang saya kasihi. Oh guru. Dia sebenarnya lagu kumpulan Aziz. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Dia tukar. Oh guru, kau disiram bayu pagi. Dia tukar. Kehilangan terasa. Cikgu pula. Ya Allah. Cikgu yang paling banyak dapat bunga. Banyaklah bunga engkau. Aku ni cikgu disiplin. Mana ada? Mana cikgu disiplin? Cikgu disiplin paling kurang dapat bunga. Kalau saya hadiahkan rotan tambah lagi 5. Biar sebat kau sampai tersiat kulit. Geram untuk tengok perangai. Jadi nak beritahu dekat adik-adik, masa sangat penting. Itu sebab dia sebutkan masa ibarat pedang. Maksud masa ibarat pedang, kalau lambat kita menggunakannya, dia yang potong kita. Masa itu emas katanya, sebab masa sangat bernilai. Itu sebab target kita kena letak tinggi. Jangan sekadar nak lulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara tuan pengerusi acara Ustaz Abdullah selaku pembaca doa pada hari ini. Begitu juga kepada yang bahagia Datuk Jauhar Ali Taib Khan yang merupakan orang kuat program kita pada hari ini, yang sudi untuk mensponsor program ni untuk adik-adik semua. Khususnya Puan Supiah selaku pelangkanan takbiran. Begitu juga Puan Zaizatul Syikin Mat Rahim selaku pengetua rintis. Guru penolong kanan yang lain. Begitu juga Kebit Kedang, ketua bidang. Guru kanan mata pelajaran Saya gemar bergurau dengan guru ketua bidang ni. Saya kata Kebit Kedang, marah isteri saya. Mana dia orang panggil macam tu? Kan saja bergurau. Seterusnya guru-guru yang dikasihi. Terima kasih banyak guru-guru. Hari ini adalah hari yang paling menggembirakan pukul 12 sebab tak payah mengajar. Dan begitu juga yang diraihkan adalah para pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini kita bersama-sama dengan satu misi, ceramah yang sangat sukar, iaitu pengurusan masa. Pengurusan masa, it's about time. Saya pernah dapat satu buku, It's About Time. It's About Time, daripada Andrew Munro, daripada Scotland. Dia hadiahkan saya personally buku tu dekat saya, sebab orang Malaysia adalah di kalangan orang yang paling susah menepati masa. Dan tak, saya tak perlukan respon you all pun. Ni saya cakap je, tak perlu respon. Kalau nak respon nanti saya tanya. Dan terima kasih juga kepada tuan pengacara majlis. Cuma lain kali kalau nak biodata saya minta dengan PA. Jangan percaya dekat Google, banyak yang tak tepat. Saya lahir di kampung Aidilali, Batu Kikir. Kena sebut Batu Kikir, Jempol Negeri Sembilan. Kemudian saya belajar dulu sekolah, betul tak tu? Sekolah Kebangsaan Paroi itu betul. Cuma diploma in public admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Degree ijazah baru saya sambung ijazah sarjana muda di UiTM di Shah Alam. Untuk makluman semua, saya memang terlibat dengan debat dan pidato secara aktif di universiti. Dan debat diraja, saya merupakan top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002.
Dan pertandingan pidato boleh kata banyak juga lah sebenarnya, cuma tinggal lagi. Sebab saya dipanggil Samsul Debat bukan kerana peranan saya dalam debat, tapi dulu waktu, untuk makluman semua, sebelum saya bergelar penceramah sepenuh masa, saya merupakan legal advisor, pengarah undang-undang, dan juga merupakan penasihat undang-undang. So ketika saya berceramah dulu, saya masih lagi bergelar penjawat awam. Jadi saya tak nak guna nama penjawat awam tu, sebab saya tak nak konflik. Saya tak suka orang call pejabat saya dengan urusan rasmi nak panggil ceramah, tak boleh. So saya, bila saya keluar ceramah, saya akan gunakan nama saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Tetapi ada satu program ceramah di Puncak Setiawangsa, penganjur dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa, tak nama budak tu, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Maka dia tulislah penceramah pada malam ini Syamsul Debat, dia tulis kat whiteboard tu. Dia ringkaskan sebab dia dah terlupa nama saya. Dan ramailah yang menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Maka melekatlah nama tu sampailah ke hari ini. Tu cerita dia. Tapi bukan itulah nak cerita, tapi nak bagi tahu betapa masa sangat mencemburui kita. Dah tahu susah nak jumpa Samsul Debat, kan? Susah nak jumpa Samsul Debat, lain kali kita buatlah lagi program intensif. Tapi janganlah ramai sangat macam ni, kan? Sebab bila ramai macam ni, yang paling kesian yang duduk yang dekat tepi-tepi kat lantai, kat pasir tu, bersagi punggung kan? Ya Allahu Akbar, tak selesa. Nak pula duduk dekat bawah kamera tu. InsyaAllah kita buat program lain pula booking tahun depan bulan 2 tu kosong, InsyaAllah. Kemudian kita buat satu program khas motivasi untuk guru-guru, apa, LDP Ladap, kan? Macam mana kan? Kesian jadi cikgu. Dalam banyak-banyak orang, yang paling risau nak periksa cikgu, bukan budak-budak. Cikgu, tengok cikgu tu mukanya, muka stres. Muka guru-guru kita stres sebab fikirkan anak-anak murid dia, pelajar-pelajar dia boleh berjaya ataupun tidak. Puan Supiah pada malam tadi training nak berucap, apa-apa kali test, okey ke tak okey ni, okey ke tak okey ni, okey lah. Ni risau okey je, kan? Sebenarnya dalam kita ni, untuk makluman adik-adik lah, hidup kita ni sementara je, apatah lagi yang ada dalam dunia. Hari ni adik-adik cakap, kenapalah aku ni belajar kat sini. Ada yang cakap, saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Dia cakap, saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Ada tak cikgu dengar dia yang cakap macam tu? Saya cakap macam ni lah, kau jadi YouTuber tapi bangang melantun-lantun buat apa? Dia macam tu je. Jangan jadi manusia yang nak melariskan diri dalam YouTube dan menjadi influencer, tapi dengan cara merendah-rendahkan dan menjatuhkan maruah diri. Jangan jadi manusia yang macam itu. Ada orang yang terdesak nak mencari konten, sudahnya berjoget mengelinjang pun dapat duit. Jangan. Bak kata orang, bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jinjing, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Level kena jaga. Level kena jaga. Mati kena baham harimau, banggalah juga. Macam mana dia mati? Kena baham harimau. Dia berlawan dengan harimau. Steady dia. Kena gigit anjing, melumpur-melumpur sampai mati pun benda kan. Itu sebabnya hari ni cerita tentang pengurusan masa. Semalam saya ceramah dekat satu sekolah lagi, pagi semalam di USJ. Tajuk dia pengawalan stres di sekolah. Stres, memang stres belajar. Hari ni adik-adik akan dengar, Allah kenapa lah anak pagi tadi stres, bangun pagi stres, sebab kita disuruh bangun awal, stres. Yang paling stres, kita dah bangun tapi disuruh bangun lagi. Kau dah bangun, kau duduk kat katil ambil mood. Bangun lu, dah bangun lah. Betul tak? Stres. Lepas tu dengan homework yang tiba-tiba last minute baru teringat buku kita dalam beg kawan, buku kawan dalam beg kita. Kenapa jadi macam tu? Kan? Kenapa jadi macam tu? Hidup kita ni sementara ni. Sekejap kau dah habis dah. Sekejap habislah sekolah. Tamat tinggallah sekolah menengah. Orang semaju Seksyen 19 ni, Assalamualaikum, kita pun keluar. Sekejap je. Sekejap. Tapi
Yang tetap menanggung azab kat sekolah ni tu, yang duduk dekat tepi-tepi tu. Kau nampak jadi cikgu best, cuti banyak. Mana ada banyak? Cikgu nampaknya macam ada cuti penggal, ada cuti ni, tapi cuti macam tak cuti. Baru cuti cikgu Supiah hantar mesej datang mesyuarat pada bapa. Lepas tu muka yang sama jaga pendaftaran. Aku jaga pendaftaran. Muka yang sama jaga pengakap. Muka yang sama jaga silat. Muka yang sama jaga PBSM. KRS, kader sekolah. Hidup kita macam tu, dik. Mula-mula dulu kau belajar sekolah tadika, excited sampai tidur dengan baju sekolah tadika tu. Tak sabar nak sekolah esok. Sekali bila pergi sekolah tadika, tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Rambut sikat belah tepi. Bedak capuk. Tak puas hati. Kenapa mak aku bedak boleh kata aku muka capuk-capuk besar? Kemudian tak sabar nak habis tadika. Nak masuk darjah 1. Seronok dapat sekolah lain daripada sekolah tadika. Masuk sekolah darjah 1. Tengok semua lagi tinggi daripada kau. Masa. Aduh, kenapalah aku masuk sekolah ni? Tadika lagi best. Dulu tadika lagi best. Tak ada pun cikgu marah-marah. Boleh main-main, belajar membaca, menulis, mengira. Sampai darjah 6 rasa besar sangat. UPSR, yes. Tiba-tiba masuk form 1, jadi junior boleh. Belum form 5 rasa besar sangat. Aku dah form 5. Yes, tak payah fikir apa lah. Sekali tiba-tiba masuk universiti. Dulu sekolah menengah lagi best. Habis universiti. Yes, tak payah fikir nak belajar lagi dah. Bila lah nak kerja? Sekali dapat kerja, jadi cikgu kenduri. Alhamdulillah anak saya dah mendapat jadi cikgu, dah ada posting kat SMK Seksyen 15 Wan Semaju. Sekali Seksyen 5. Sekali masuk je sekolah, kenapa lah aku jadi cikgu? Ya Allah, setan betul budak ni. Perangai seko-seko, ya Allah. Kau berikan aku kekuatan, ya Allah. Tu sebab masa hari temu profesional berjumpa dengan mak ayah, cikgu-cikgu tolonglah, tak salah guna bahasa kiasan, cakap itu terang. Mak ayah tanya, macam mana anak-anak saya cikgu? Ayat cikgu, dia ni okey sebenarnya, cuma yang banyak main. Tapi saya yakin kalau dia fokus sikit, dia boleh berjaya. Berjalan lah. Cakap je tu terang. Tu sebab mak bapak tak percaya perangai budak ni. Tu sebab bila budak ni terlibat dengan kes, ada masalah, anak saya baik, cikgu cakap. Lain kali kalau ayah tanya, cikgu anak saya macam mana? Macam ni lah. Saya hari-hari doa bilalah budak nak pindah sekolah. Jadi ayahnya, kau pemasalah kan? Jadi dia tak berani buat perangai, sebab dia tahu cikgu dia akan cerita semua. Anak saya macam mana cikgu? Macam ni lah, saya tak boleh nak cerita, bacalah. Inilah segala kemungkaran yang buat kat sekolah. Itu je. Baru tahu. Bila dah bekerja, manusia ni bila dah bekerja dah jadi cikgu, dah ada career, doktor, engineer, lawyer, tak kisahlah dia kerja, bila lah nak kahwin. Lepas tu tak payah, tak membabitkan kau pun, jangan dengar je. Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Azab bobo kata, kau ingat ni ayu sangatlah kat sekolah ni. Tiup-tiup tudung nyampah betul. Lalu kat tepi kelas dia lalu. Dan
Lepas tu bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Macam ni panggil lelaki ni, macam ni panggil perempuan ni. Lepas tu bila lah nak mengandung? Bila dah mengandung, ngapalah aku mengandung? Azabnya mengandung. Bila lah budak ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Nak menjaga kau satu hal lah. Bila lah budak ni nak bercakap? Bila budak tu bercakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan, tak teh. Sekali budak tu boleh berlari, duduk. Saya nak bagi tahu, itulah peredaran masa hidup kita ni. Sementara saya dulu nak sangat jadi penceramah. Bila dah jadi penceramah, kenapalah tak batal program tengah hari ni? Kan? Sebenarnya kita ni manusia macam tu. Sekejap je. Tapi ada seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi, nama dia Ahmad bin Muaz. Dia masuk Islam ketika umur 30 tahun, tapi meninggal dunia pada usia 36 tahun. 6 tahun hidup dalam Islam, dia meninggal dunia. Tetapi bila dia datang menghadap dengan Allah, arasy Allah bergegar kerana menyambut ketibaan dia. Kerana 6 tahun dia dalam Islam, dia banyak manfaat pada orang. Tu sebabnya kita hidup ni sebagai manusia, ada beza antara manusia dengan menjadi manusia. Tu sebab saya kata, mak saya dulu kalau tanyalah Datuk Ali pun sendiri, tanyalah kepada Puan Supiah, tanya Puan Datuk, tanya pada semualah. Dulu tak ada ceramah motivasi. Mana ada ceramah motivasi? Mana ada penceramah datang, adik-adik kita kena fokus belajar, kita akan berjaya, okay? Come on. Memang tak ada lah. Mana ada? Yang ada motivasi kata-kata daripada mak, yang pelik-pelik cara motivasi dia. Kau nak jadi orang, kau belajar. Tak nak belajar sudah. Menyusahkan orang daripada kecil mereka besar. Itulah ceramah motivasi yang ada kat rumah. Yang paling best tu lah, kau nak jadi orang, kau belajar. Menyebabkan kita tertanya-tanya, selama ni kita bukan orang ke? Rupanya maksud orang tu adalah sejajar dengan apa yang Nabi sebut. Yang non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Adik-adik datang ke sekolah, kita kena ingat, pertama kita kena jujur. Jangan buang masa orang. Buang masa macam mana? Kau tak jujur, kau tak faham, cakaplah tak faham. Ini bila cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan, macam ni lah, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tiba-tiba otak mati macam tu kan. Saya tanya ni, faham ke tidak? Yang seorang tu, kelas ada apa-apa soalan, pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak terju kat dia. Seorang ni, ada apa-apa soalan, kemabaran, habis. Jujur, tak faham, kena angkat tangan. Saya tak faham, cikgu. Bila kita tak cakap, akhirnya berlanjutan tak faham. Masuk bab 2, lebih teruk kau tak faham, campur yang pertama tadi. Masuk ketiga dan kau bab kau tak faham pun. Dan akhirnya ketika hujung semester, hujung tahun, waktu peperiksaan, masa itulah kau tahu, barulah nak jumpa cikgu. Katalah ada keberanian jumpa cikgu. Cikgu, saya tak faham cikgu. Kenapa dulu tak tanya? Kita buang masa. Dan yang paling kesian sekali, dahlah tak faham, tak tanya pula, dan redha dengan kegagalan yang ada. Saya cakap hari ni simple je. Tanya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ni, sebab apa saya gemar ambil contoh cikgu? Sebab saya pernah jadi cikgu sekejap dulu. Saya pernah jadi cikgu dekat SR JKC Pehua Seremban.
Di sekolah kebangsaan Cina, saya sekejap saya mengajar bahasa Melayu dengan muzik dan juga seni. Begitu juga saya pernah jadi cikgu sekolah menengah, mengajar subjek sejarah dan bahasa Melayu di sekolah menengah Jalan Lup. Sekarang nama dia sekolah menengah Bukit Mewah. Saya pernah mengajar kat sana. Dan saya ambil keputusan saya tak nak jadi cikgu sebab saya tak layak jadi cikgu. Kenapa? Saya tak ada kekuatan seperti mana cikgu-cikgu yang ada ni. Kalau aku jadi cikgu, mampus budak ni, aku bunuh. Cikgu ni sabar. Kadang-kadang cikgu nangis. Kenapa you all tak buat homework? Saya foto step pakai duit saya. Betul? Ada tak cikgu macam tu? 3 dialog paling popular cikgu selalu sebut. Apa nak jadi dengan you all ni? Betul tak? Dialog yang kedua lagi popular lagi. You all sedar tak peksa berapa hari lagi? Dan dialog yang paling popular, you all tahu tak zaman saya dulu tak bebas zaman dia. Tapi mak kita kat rumah tiga-tiga pakai. Apa nak jadikan kau ni? Peksa berapa hari lagi? Zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Jadi pertama, jujur, jangan buang masa. Janganlah cikgu jumpa, kalau takut nak jumpa kat kelas. Sebab dekat kelas ni kadang kawan bahan kita. Okay, kelas ada apa-apa soalan, cikgu saya ada satu soalan. Kawan-kawan mulalah bahan. Apa? Tanya soalan siut. Itu memang ada wakil setan, memang ada. Kalau ada orang tanya, bagus. Sebab apa? Bila dia tanya mungkin sama benda tak faham dengan kita. Jujur. Kalau tak nak jumpa, tak nak agak, jumpa kat bilik guru. Cikgu, Assalamualaikum cikgu. Sabar, kenapa ni? Cikgu, saya tak faham. Lah, ingat apa tadi? Yang mana kamu tak faham? Semuanya. Kalau kau buat macam tu, cikgu kau yang menangis. Apa yang kau buat sepanjang tahun? Tu sebab saya kata hargai cikgu. Kedua, amanah. Amanah ni ikut apa yang dipesan oleh mak ayah kita. Mak ayah hantar kita masuk sekolah, dia kata apa? Belajar. Betul. Belajar. Ayah pesan apa? Belajar. Oh, ni siapa nama? Tak. Kenapa bila aku tanya dia, orang lain jawab? Apa kaitan kau dengan hidup dia? Cakap. Kalau aku tanya kau, aku tak nak jawab pasal. Siapa nama kau? Siapa nama? Diam. Aku tanya siapa nama? Siapa? Hah? Apa dia? Arjuna. Sebelah Munir. Oh. Ke satu kelas Oh tak. Tak. Bila saja cakap, ada tak Arjuna? Apa ni, ayah pesan datang dekat sekolah, kau pergi sekolah cari menantu yang baik-baik untuk ayah, ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak cakap nanti kat sekolah kau kacau lah, kau berapa ramai kau boleh kacau, ada tak? Usik sana baling sana, ada tak? Tak ada. Jadi mana amanah ni? Suruh belajar. Suruh belajar. Siapa buat selain daripada belajar, hukumnya berdosa. Dan bila berdosa, kau buat apa pun kau takkan berkat dalam hidup kau. Tu je Ustaz. Nah Ustaz, betul. Tak ada orang beritahu Ustaz tak ada beritahu. Confirm neraka ni. Tak cakap tu terang. Langgar amanah, apa hukum dia? Neraka. Dan tak ada agama yang membenarkan langgar amanah. Tak ada. So datang belajar kajian. Sebab saya beritahu 20 tahun lagi. Tak payahlah 20 tahun, 10 tahun. Munir, berapa umur nanti 10 tahun lagi? Ha? 27. Sama 27. Katalah. Sebab cikgu-cikgu pernah pergi program alumni reunion, geng-geng sekolah lama. So tiba-tiba ni bukan cerita reunion, ni cerita pasar malam. Arjuna, oi Munir. Tak, ni dengar ni, kau cuba hayati cerita aku ni. Jumpa dekat pasar malam. Weh Juna, lama tak jumpa kau. Siapa Munir lah. Ha? Kat mana berhenti tadi?
Ajuna jumpa Muni. Muni, aku lah yang lama tu tak jumpa lah. Last kita jumpa sekolah kan. Kau buat apa sekarang? Tanya dekat Ajuna. Ajuna, sekarang ni ambil aliran apa? Terbalik. Ajuna ambil aliran apa? Apa dia? Ekonomi. Sekarang buat apa? Tak adalah, aku sekarang ni penasihat ekonomi untuk syarikat ni. Oh ya ke? Okey. Contoh. Kemudian tanya pula, kau pula Muni, kau buat apa sekarang? Tak apalah. Aku malah cerita dah. Nanti kita jumpa, aku dah hal ni. Benda ni banyak berlaku pada mereka-mereka yang tak berjaya dalam kehidupan dia. Bila time reunion tak nak datang sebab tak nak orang tanya kau buat apa sekarang. Rendah diri kawan-kawan berjaya kita kat mana. Tanyalah Datuk Jauhar Ali, bila jumpa kawan-kawan, bukan semua kawan-kawan yang nak rapat dengan kita dah, sebab malu. Saya ada seorang kawan saya dekat Semak Belabu dulu, sama main bola sepak, sama kelas. Kemudian waktu form 3 dia tinggal kat sekolah sebab dia nak sekolah biasa, dia tak nak sekolah sama penuh. Kemudian dia nak sekolah biasa, kemudian habis je sekolah, dia tak sambung belajar. Dia tu bekerja, kerja kilang. Masa tu kerja kilang mewah. Kalau kerja kilang base dekat Korea, dapat training pergi kat Korea. Kalau kilang Jepun, dapat pergi kat Jepun. Tapi ekonomi downturn, tiba-tiba ada masalah kegawatan ekonomi, kilang banyak tutup. Dia balik kampung, dia kerja kampung. Dia pakai pakaian lusuh aja. Satu malam tu saya sebagai, masa tu dah jadi Samsul Debat. Bukan nak cakap saya hebat, tak ada. Tapi saya di Samsul ni jenis ingat fakta, jenis ingat muka orang. Saya ingat siapa dia. Macam kalau saya dah sebut banyak kali tadi, saya Zatul tadi, saya ingat lah tu. Kalau tengok, okey ni. Sebab saya ingat baju batik Sarawak tu, sebab saya boleh beli tu, saya ingat tu. Maka saya tak boleh pula buat yang kain tu, tak boleh, nanti sama. Tapi nak beritahu, saya jadi ingat satu malam tu saya berceramah dekat satu tempat. Saya tak nak sebut nama kawan ni siapa. Tapi bila dia jumpa dengan saya, dengan pakaian dia lusuh, tracksuit dengan baju dia ada koyak-koyak hitam compang-nyamping, dia jumpa saya. Dia masa tu datang ramai-ramai, ceramah perdana penuh lagi ramai benda ni. Dia datang, dia tegur saya, Assalamualaikum Tuan. Dia panggil saya Tuan. Wih, saya sebut nama dia. Saya tak nak sebut nama, nanti kan ada yang cari pula. Saya sebut, wih lah kau sihat. Ya Allah, menangis dia sebab dia kata dia tak sangka saya boleh sebut nama dia lagi. Kau ingat aku lagi? Apalah tak ingat pula. Kau dengan aku, kita main bola sama. Kau ingat tak waktu main bola kau jadi keeper, kau belaga dengan Fendi Malik dulu. Lepas tu tak, player Malaysia dulu, player Negeri Sembilan, Fendi Malik tu, masa tu dia main persekolah projek bola sepak, belaga. Dia belaga, dua-dua ada kesan jahit, bawa ke hospital. Dia dah lupa dah. Dia sampai tahap dia dah lupa dia pernah main bola wakil sekolah. Saya cerita, yalah ya Allah, aku pun dah lupa cerita tu. Lepas tu dia peluk saya, sambil peluk dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah? Anak dia mati-mati tak percaya Samsul Debat kawan ayah, melihatkan pada fizikal ayah dia. Saya cakap, saya peluk dia lagi, saya kata, dek, ni ayah kawan baik pakcik. Saya cakap. Dan apa pesan dia dekat saya? Kau pergi ceramah, kau pesanlah kat budak-budak universiti, budak-budak kolej, budak-budak sekolah, jangan tak belajar. Hari ni kau gelak sama-sama. Ni geng-geng gelak, kau usik sana, lepak kat tepi-tepi jalan, kau lepak kat bus stop, kau ponteng sama-sama belakang toilet. Betul. Geng sejati. Bila kau bodoh keluar besok, kau bodoh seorang-seorang, kau dengar cakap. Tak ada siapa nak sedih dengan kau tau. Kau ada besok kau hidup kau susah merempat, ada yang akan telefon, pinjam duit 100, pinjam duit RM50 aku nak pakai. Ada kan kau kita akan jadi macam tu. Kau pilih kau nak jadi siapa. Sebab dah disebut semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai cek tendang ni, lupakan saja. Semalam kau fail, semalam kau gagal dalam ujian bulanan, semalam teruk kau dapat nombor 32 daripada 30 orang, punya bodohnya. Bayangkan, dah tak ada nombor dah yang layak dalam kelas tu. Tak, ni saya cakap je ni tu terang nak bagi kau sedar, buka mata sikit. Semalam tu lupa kan, esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Kau tak tahu kau ni boleh berjaya ke tak, apa kau nak pergi, karier apa. Tapi hari ni dekat sekolah ni adalah ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Ada peluang belajar, belajar. Yang membezakan kita dengan orang lain kat luar adalah ilmu. Saya tengok kita ada tokoh hebat kat depan kita, Datuk Jauhar Ali.
jadi presiden pengusaha Persatuan Restoran Muslim. Bayangkan menjadi presiden kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau tidak, macam mana je nak takbir, nak jaga semua. Restoran berapa juta dekat dalam Malaysia hari, nak kena jaga. Dengan masalah pekerja, dengan masalah karenah birokrasi dan sebagainya, semua nak kena ada ilmu. Cantik toluk, pantai, landai, tambek perahu, tepi kuala. Biar buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak, ni juga betul. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Cikgu semelayu pun tak hafal pantun tu, aku hafal. Betul cikgu kan? Iya, belajar. Kata Imam Syafi'i, siapa yang malas belajar kena tahan telinga satu hari nanti. Tahan telinga, sanggup dipanggil bodoh satu hari ni sebab tak nak belajar hari ni. Itu sebab ada peluang belajar. Tak lama pun, tengok tiba-tiba tanya si Munir, tiba-tiba dah 17 tahun. Esok dah tinggalkan sekolah. Kenapa nak berdenam dengan cikgu? Cikgu tak ke mana pun. Cikgu marah-marah sebab apa? Cikgu marah sebab apa? Macam tak percaya budak lelaki sebut benda tu. Jayan. Saya selalu sebut apa tau? Tengok dekat pintu pagar sekolah. Daripada awal tahun sampai sekarang, berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu-cikgu, dia cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Boleh kira dengan jari. Kalau ada yang datang sebab sijil tertinggal, minta Puan Sophia tolong sahkan saya pernah belajar sekolah kat sekolah ni. Yang lain tak ada. Sebab saya sampai hari ni saya masih kontak cikgu. Bayangkan, yang terbaru saya boleh kontak balik cikgu darjah 3 saya yang mengajar matematik. Dia pun dah tak ingat dah siapa ni tak ingat dah. Dah jadi nenek-nenek dah, saya macam terkejut. Tak nak tunjuk, saya cari balik cikgu saya. Ada seorang cikgu saya yang mengajar dulu, dia mengajar praktikal. Kan cikgu apa? Cikgu pelatih dia panggil kan. Saya dulu nakal, dia ingat saya. Dan dia waktu dia mengajar tu, dia jadi cikgu pelatih matematik. Dan waktu saya call dia, dia dah menjadi pensyarah bahasa Inggeris dekat Kolej Matrikulasi di Pagoh. Kontak dia, ya saya ingat dia kata. Saya cari cikgu-cikgu saya balik. Dia ingat, semua orang senang ingat saya sebab saya memang jenis nakal. Lecturer akaun saya, Puan Laila dekat UiTM. Hello, Assalamualaikum Puan, ingat ke tak saya? Yang tertinggi dulu ingat. Ingat. Mana tak ingat, you kacau I je. Sekarang you buat apa? Dia tanya saya. Saya buat apa lagi Puan? Saya ceramah lah. Ceramah? Kat mana? Ceramah lah, ceramah biasa. Oh, ceramah apa? Motivasi. Puan, Samsul debat tu saya lah. Kamu ni kan daripada belajar sampai sekarang tak habis-habis gurau. Dia tak percaya saya Samsul debat. Memanglah sebab kat luar lain kan, nampak bila dah jumpa dekat kan lain kan, daripada tepi dah tengok lain kan. Itu yang saya dekat Sarawak tu, orang tegur saya yang non muslim tu, nak ambil gambar boleh? Tak salah orang kan? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Berlari masuk dalam bilik air, tang mana sama. Malam tu dia tag saya kat Instagram, bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Betul. Dia berperasan lain dekat jangan. Tapi itulah dia. Hidup kita ni macam tu ni. So, yang pertama jujur. Kedua, amanah, jaga. Ketiga, jaga ukhuwah satu dengan lain. Tak faham, belajar sama-sama. Kalau tak faham, ajak kawan-kawan, tanya cikgu. Cikgu, yang ni saya tak faham. Subjek yang paling susah nak fokus, tapi subjek yang paling saya suka. Tapi paling susah nak fokus, subjek sejarah. Tengok betul. Mana cikgu sejarah? Mana cikgu sejarah? Mana? Cikgu sejarah. Cikgu sejarah dua orang lagi. Mana lagi cikgu sejarah? Oh, 3 orang. Okey. Oh, sejarah memang kena duduk dekat-dekat. Tak. Subjek sejarah nak jadi pengamal undang-undang, nak jadi peguam, nak jadi hakim, subjek sejarah kena bagus, tip top. Sebab kita akan baca buku-buku perundangan, akta-akta. Dahlah tu tebal ni, tulisan bawah satu ngau.
Budak ni tak faham tungau, payah betul lah. Kan kecil betul lah tulisan dia. Kena pakai pembaris baca. So kena hafal. Masalahnya subjek sejarah tumpuan pelajar paling lama 20 minit. Masuk minit ke 21, pelajar-pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Tiba-tiba dia nampak Istana Melaka. Kat mana aku ni weh? Lepas tu nampak cikgu pegang keris. Danish. Wah, cikgu marah. Tapi nak mengelakkan itu berlaku, so sebelum masuk minit yang ke-21 angkat tangan. Cikgu boleh tak cikgu hurai sikit yang tu JWW boys tu macam mana penentangan ini? Tanya. Biar dia ada two way communication. Baru kelas sejarah tu akan jadi seronok dan menyeronokkan. Allah dah naik. Ni sabotaj ni mikrofon ni. Nak buat macam mana dengan penceramah OKU? Orang kelainan upaya. Saya dengar tadi ngumpat-ngumpat tadi, saya maafkan. Cikgu-cikgu pun sama. Saya lalu tingginya Samsudeban. Salah ke saya tinggi? Banding dengan cikgu yang rendah memang. Dia bukan bahu, dah siku. Okey. Kemudian apa yang kena ada? Hikmah. Percaya pada hikmah. Maksud hikmah apa? Percaya kita belajar hari ni kira elok. Ni bas dengan van dia dah sampai. Percaya pada hikmah. Bila kita belajar rajin-rajin, Tuhan akan bagi balas usaha kita. Manjadda wajada dalam kata pepatah Arab. Dan begitu juga seterusnya. Accountability. Apa maksud accountability? Maksudnya bertanggungjawab. Jangan jadi manusia yang gemar melepaskan pucuk sendiri. Kenapa teruk ni Rizal ni? Memang salah saya banyak main. Kenapa Rizal ni macam ni? Itulah saya kurang buat latihan. Kenapa Rizal macam ni? Saya memang lemah lah ni. Jadi saya kena gandakan latihan saya sendiri. Ini tak. Sikap kita gemar menyalahkan orang lain. Berhentilah salah menyalahkan orang lain. Macam kita bangau, kenapa bangau kurus? Cikgu, kenapa bangau kurus? Kenapa cikgu? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan cikgu? Perut dah sakit. Kenapa perut dah sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Hujan turun kenapa? Tak panggil. Kepada Puan Supiah, minta tolong sampaikan pada pengetua yang cikgu-cikgu pun hafal lagi lagu tu. Bila saya tanya berkelip mata dia nak ingat lepasnya apa. Tapi adik-adik pun ulang jawapan tu tadi. Walaupun jawapan tu tak logik, kau masih ulang. Sekejap bila hujan turun sebab kata tak panggil. Dan kita ulang. Tapi sebenarnya lagu tu nak mengajar kita tentang jangan gemar menyalahkan orang. Ular adalah binatang yang paling gentleman. Ular kata apa? Memang makanan aku. 3 kali dia ulang. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan hujung tu ada lagi yang disebut oleh ular tapi dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dan bila dia tanya tu orang dah tak tanya lah. Sebab apa? Sebab ular dah mengaku. Memang makanan aku. Tu yang cikgu jadi pening kepala. Kenapa kamu tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia dibagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Tak selesai. Lepas ni tanya, kenapa tak siap kerja? Cikgu, ni memang salah saya. Maafkan saya. Hukum saya. Terkejut cikgu. Alamak, mengaku pula dia. Lepas tu seorang lain, cikgu, kenapa? Jangan salahkan dia cikgu. Saya yang ambil buku dia menyebabkan dia tak siap. Salahkan saya. Kamu berdua ni, cikgu seorang, kenapa? Jangan salahkan mereka, cikgu. Saya yang hasut mereka. Kamu, cikgu semua berebut. Tak sabar. Saya tanya je lah.
Cikgu tak jadi marah sebab tanggungjawab. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. So, tukar. Tanggungjawab kena ada. Seterusnya, respon positif. Okey kelas, jangan lupa buat muka surat ni, buat latihan dalam muka surat 18 sampai muka surat 35. Kena submit besok. Ada sebab cikgu suruh buat. Kelas jangan lupa buat muka surat 18 sampai 35. Cikgu halang tu satu buku lah. Okey. Oh mak, kau menyindir ke? Hargai cikgu. Sebab cikgu tahu. Nak pula dekat-dekat nak periksa tu cikgu buat kelas tambahan khas. Jangan tak datang. Sebab cikgu ni ada yang rapat dengan beberapa jenis hantu. Antaranya namanya lembaga peperiksaan. Dia dah tahu dah soalan yang mungkin akan keluar. You all kan, kalau subjek ni, yang ni cuba you tekankan sikit. Manalah tahu kan, kalau keluar, confirm keluar. Tapi yang ini dah pernah keluar atau lepas, saya rasa mungkin tak keluar kot. Tapi kalau you nak baca tu pulanglah. Tak payah. Kau kena faham hint-hint yang cikgu bagi tu. Kena percaya. Kita kena dengar cakap cikgu. Apa cikgu pesan kita buat, cikgu larang jangan buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang cikgu pesan buat, apa cikgu larang jangan buat. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Mana cikgu pesan ikut, cikgu larang jangan kita buat. Faham? Seterusnya, kita kena beriltizam buat yang terbaik. Bila result kita bagus, itulah kemuncakannya. Dan saya nak beritahu momen yang paling bahagia kita sebagai seorang anak. Momen yang paling bahagia, naik atas pentas untuk convocation yang dicerita tadi, puan-puan pengetua tadi. Puan ke tuan? Puan pengetua pergi convocation di UIA Kuantan kot. Kan? Pergi, kita naik atas pentas, nampak mak ayah kita duduk dekat bawah sana, dia lambai-lambai kita macam ni. Itulah momen yang paling bahagia. Dan saya nak maklum kat semua, saya share lah. Saya ada satu kekurangan dalam hidup saya waktu saya convo. Iaitu apabila saya convocation, arwah abah saya tak sempat untuk menikmati kejayaan anak dia ni yang bernama Syamsul Amri. Itu sebabnya selagi ada mak ayah kita, jangan kita sakitkan hati dia, gembirakan dia. Guru-guru ni dia tengok anak-anak murid dia berjaya, dia dah happy dah. Untuk kelas 5 apa nama dia? 5 apa? 5A. Nama A, B je. Ha? Azam. 5 gigi. Kau memang tak boleh masuk pidato lah. Diksi sebutan tak jelas. Apa? Gigi. Kena bahan. Menyesal aku jawab. Tak ada kira. Gigi rupanya. Contohnya lah, 5 gigi. Berapa student dalam 5 gigi? 33. 34. Bayangkan siapa cikgu 5 gigi? Dia juga, tak ada cikgu lain ke? Siapa nama cikgu? Ya? Cikgu Hajar. Cikgu kelas lah tu. Best lah kau dapat cikgu muda. Cikgu muda lain cara dia. Tak. 33 student. Semua dapat straight A's. Maka gaji cikgu Hajar automatik naik 500. Kementerian Pelajaran umumkan. Betul tak? Tak betul. Yang berjaya korang. Cikgu seronok sikit. Alhamdulillah berjaya anak murid kita. Ya Allah. Munir kau gigih ke? Ya Allah, Munir pun berjaya, tak sangka. Allah. Aku
makin ingat melingkup budak tu. Contoh. Berjaya Munir, lepas tu cikgu hajar tetap terima budak lain pula. Lah, budak ni pula. Itu saya kata, korang kena hargai cikgu. Ini hargai cikgu bila? Hari Guru. Saya tujukan lagu ni khas untuk guru-guru yang saya kasihi. Oh guru. Dia sebenarnya lagu kumpulan Aziz. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Dia tukar. Oh guru, kau disiram bayu pagi. Dia tukar. Kehilangan terasa. Cikgu pula. Ya Allah. Cikgu yang paling banyak dapat bunga. Banyaklah bunga engkau. Aku ni cikgu disiplin. Mana ada? Mana cikgu disiplin? Cikgu disiplin paling kurang dapat bunga. Kalau saya hadiahkan rotan tambah lagi 5. Biar sebat kau sampai tersiat kulit. Geram betul tengok perangai. Jadi nak beritahu dekat adik-adik, masa sangat penting. Itu sebab dia sebutkan masa ibarat pedang. Maksud masa ibarat pedang, kalau lambat kita menggunakannya, dia yang potong kita. Masa itu emas katanya, sebab masa sangat bernilai. Itu sebab target kita kena letak tinggi. Jangan setakat sekadar nak lulus. Kau belajar 5 tahun, kau target nak lulus, buang masa. Target mesti cemerlang. Itu sebab saya kalau masuk pidato dengan debat, saya tak pernah target aku dapat sagu hati jadilah. Memang takkan akulah macam tu. Bayangkan cikgu, saya masuk pertandingan pidato Islam Hadari tahun 2006. Saya daripada kampung pergi ke KL bertanding. Orang lain semua naik Pajero, orang naik Jeep, naik 4-wheel, saya naik komuter. Sampai ke KL. Pidato Perdana Islam Hadari. Masa tu wakil Sabah, wakil Johor, satu Malaysia, semua wakil. Orang kata dalam 1000 lebih peserta peringkat saringan dekat UKM, 10 orang masuk final. Bila 10 orang masuk final dekat Dewan Merdeka tu, saya masuk. Alhamdulillah, tempat ketiga daripada Johor, seorang wanita berumur 55 tahun. Nombor 3, pidato dia kemas. Walaupun dia dah berusia, markah dia 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah, Jaim Atoh, tokoh belia sahabat saya daripada Kota Belud, 77 markah. 76, 77. Saya juara masa tu, markah ada 95 markah. Nak beritahu bukan apa? Nak beritahu alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke Pangkalangan. Kalau pergi bertanding betul-betul. Macam tu juga perjuangan dalam belajar. Belajar ni bukan target nak lulus. Bab kata ahli falsafah, gantung cita-cita tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Betul tidak tahulah, tapi macam tu lah. Letak target tinggi. Dan begitu juga saya teringat, hari ni kan kita cakap kan, dia ni. Belajar ubah diri kita. Ubah diri kita nak jadi manusia yang baik. Dia manusia yang baik. Satu hari nanti jadi YouTuber boleh, tapi jadilah YouTuber dan masa yang sama kita juga adalah seorang jurutera engineer. Kita YouTuber dan masa yang sama kita seorang peguam. Kita YouTuber dan masa yang sama kita seorang pendidik. Cikgu-cikgu pun sekarang ni dah kena record YouTube tau. Cikgu kena buka YouTube sendiri sekarang. Kenapa? Cikgu mengajar record. Assalamualaikum kelas. Okey, jangan pandang begitu. Pandang saya. Okey, sekarang ni. Okey, yang ni mana yang kamu tak faham? Bab. Record. Kita nampak benda tu biasa. Satu hari nanti, cikgu saya tak faham lah, cikgu yang ni tak apa-apa. Kamu balik, kamu ambil link ni. Tengok macam mana. Yang tu saya pernah ajar dalam topik ni. Tengok balik semula. Betul? Cikgu dah sampai masa dah. Cikgu kena buat macam tu. Bagi. Kalau saya lah menteri pelajaran, cik ayat ni. Dengan ini saya umumkan kita akan menghapuskan skim pinjaman buku teks. Apa yang kau suka pula? Tapi kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Woi, ini contoh lah. Kau begini sangat.
Darjah 1, dan setiap tablet tu kita dah install buku teks siap-siap dekat dalam dia. Dan setiap hari Senin cikgu disiplin akan semak satu game satu rotan. Dekat tablet tu ada tulis hak milik kerajaan. So kalau tiba-tiba kita kena online, dah ready. Dan begitu juga saya arahkan SKMM dan juga Kementerian Penerangan, usahakan setelah lewatnya bulan Disember tahun 2022 ini, semua taman-taman perumahan dan kampung-kampung dilengkapkan dengan wifi percuma. Jadi tak adalah cikgu kelas berapa ramai hadir hari ni, krik-krik. PDPR cikgu je seorang tinggal. Kenapa tutup kamera mu ni? Data habis cikgu. Jadi tak ada timbul isu. Itu kalau saya lah. Dan allowance kritikal cikgu-cikgu saya akan naikkan. Cikgu ada allowance kritikal ke? Kena bagi allowance kritikal. Macam mana tak bawa budak pergi pengakap, sumbat macam sardin. Sekali bila aksiden cikgu tanggung sendiri. Mana boleh? Kesian cikgu. Itu sebab saya tak boleh jadi cikgu. Hebatlah cikgu-cikgu yang ada kat keliling you all ni. Tolong appreciate. Kamu sakitkan nanti cikgu sampai bila takkan berkat ilmu. Cikgu. Faham? Boleh tak? Jadi jangan buang masa. Hidup dalam dunia ni sementara. Besok bila kau orang ni sekarang ni suka lepak tak? Suka lepak tak? Tu terang cakap, suka tak lepak dengan kawan? Tak suka. Lah apa jenis kau ni? Tak usahlah. Sampai satu tahap, saya beritahu saya beritahu. Orang azan ni. Muazzan lah. Kita main apa? Lama macam.
Okey, sambung sikit ni. Jadi saya kata tadi, jangan buang masa. Hidup kita ni sementara, apatah lagi yang ada dekat atas dunia. Kenapa cikgu cakap, kenapa cikgu pesan? Sebab cikgu dah rasa dah apa yang kamu rasa pada hari ni. Dan yang paling yang kita kesalkan nanti adalah bila dapat result periksa. Dapat result periksa, lah sikit lagi nak A, sikit lagi aku, kalau tidak aku jadi cemerlang dah. Kenapa lah aku tak belajar apa dulu? Masalahnya tak boleh nak reverse. Masa tu tak boleh nak reverse. So hari ni pilihannya luas untuk you all. Nak sambung kat mana? You all nak jadi lecturer, you all nak jadi lawyer, you all nak jadi engineer. Sangat terbuka. Jangan limitkan. Itu sebab saya kata tadi, jadi YouTuber boleh dalam masa yang sama kamu menjadi seorang yang berjaya. Saya kata tadi, suka tak lepak? Tak ada siapa tak suka lepak. Saya suka lepak dengan kawan-kawan saya. Saya suka main game. You all nak main game? Boleh. Tapi kejar cita-cita dulu. Saya sekarang ada satu bilik. Bilik itu siap dengan TV 54 inci, siap kat dinding tu. Siap dengan PS5. Dah siap. Dah siap dengan sound system. Dah siap. Bilik itu kapet aircon. Anak saya pun tak berani masuk bilik tu. Tapi nak beritahu, sampai hari ni aku tak sempat main sebab ceramah. Tapi nak beritahu, bila kawan-kawan nak lepak boleh. Tak ada benda yang saya risaukan. Malam ni nak lepak, ada kawan-kawan saya nak jumpa lepas saya ceramah. Saya katakan kawan nak jumpa saya semua 10:30 malam ke atas. Jumpa saya, jumpa dekat restoran yang ni. Sebab restoran ni orang kurang sikit nak ambil gambar. Semua angkat tangan, macam tu je, tak ada nak ambil gambar. Sebab tidak, kawan saya tension. Bila duduk dengan saya kan, jap ambil gambar, jap ambil gambar. Jadi saya ada masa. Itu sebab benda yang you all nak buat, kau nak lepak, kau nak shopping, kau nak beli barang yang kau suka, kau nak buat, semuanya ada peluang nanti. Tapi tolonglah kejar cita-cita dulu. Bahagiakan kedua mak ayah kita. InsyaAllah kita akan bahagia dalam hidup kita. Berjaya dalam hidup, biar susah sekarang, kita akan senang kemudian. Kita akan senang kemudian. Apapun mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Belajar rajin-rajin. Saya yakin, saya tengok kat depan saya ni, saya doakan mudah-mudahan yang ada dekat depan saya ni semua akan berjaya di dunia dan di akhirat. Saya doakan yang ada kat depan saya ni akan berjaya, dan setiap subjek yang dia belajar dia akan berjaya. Ya Allah. Begitu juga saya doakan inilah yang akan menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untuk kedua ibu bapanya. Dan saya doakan ini jugalah generasi anak-anak yang akan membahagiakan guru-gurunya. Jadi jangan menoleh ke belakang lagi. Teruskan ke hadapan, berjaya mencapai apa juga cita-cita yang kita inginkan. Jadi rasanya cukup setakat itu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Soalan? Soalan bawah khemah? Tak ada? Dan apa soalan tanya? Shh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim dari kelas 3 di Jimbaran. Saya nak tanya soalan, bagaimanakah kami sebagai pelajar boleh mengendalikan aspek pengurusan masa yang berbeza yang akan menjadikan kami pelajar yang berbeza dengan pelajar yang lain? Okey. Kau nak lain macam mana? Nak lain macam mana tu? Nak lain benda yang lain, biar orang lain tak belajar, kau je belajar ke tu macam mana? Ataupun pakai jam Doraemon tu lain, yang mana kau je dalam dunia yang belajar, orang lain tak belajar ke tu macam mana? Sekarang macam ni lah. Tak apa, duduk tu. Pengurusan masa yang paling baik, saya ingatkan, pernah satu ketika Nabi sebut kepada Sadatina Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah. Masa tu dia nampak Fatimah sedang baring dekat tempat tidur di waktu subuh. Bangunlah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Tengok ayat dia. Jangan menjadi seperti kebanyakan orang, kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki yang sangat banyak bermula pada subuh hinggalah kepada waktu duha. Maknanya Nabi dah pesan, kita kena bangun awal. Semua perkara kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Itu sebabnya dalam pengurusan masa, itu sebabnya saya dah beritahu cikgu-cikgu semua, ada satu program yang saya pernah buat. Mungkin pengetua pernah pertimbangkan. Awal tahun kita buat program, terutamanya pada yang tahun peperiksaan. Awal tahun kita akan buat bengkel 2 hari, iaitu menyusun jadual waktu belajar.
Menyusun jadual waktu belajar ni bukannya yang kita tampak kat dinding ism, sel, rab, khas, jam, ajum, aha. Tak ada, bukan. Apa masalah dengan jadual tu? Apa masalah dengan jadual belajar kita? Apa masalah dia? Cikgu ada jawapan? Apa masalah dengan jadual tu? Ha? Terlalu ideal. Oh ya ke? Okey. Sebenarnya bukan idea. Jadual dia tu terlalu umum. Contoh, math. Dia pun ambil buku math. Tapi nak belajar apa? Subjek mana? Mana nak buka dulu? Yang saya buat dulu, saya pernah buat dekat sekolah Datuk Abdul Razak, sekolah sedar dengan sekolah menengah sains Serembau. Kita buat untuk sekolah sama penuh. Tapi masa tu kita perlukan kerjasama daripada Datuk Ali untuk cari planner yang sesuai. Tak, tapi betul tak? Sebab contoh sekarang ni budak-budak ada telefon. Kan? Mungkinlah. Tapi paling tidak kita tak nak telefon ni, kita nak ni planner. Planner ni buku tu daripada 1/1/2022 dia letak bahasa Melayu bab 1, bahasa Inggeris bab 1, matematik bab 1. Kemudian 2/2 dia pergi katalah dia pergi sekolah, tapi petang tu ada waktu petang dengan malam nak belajar apa? Matematik, mungkin bahasa Inggeris bab 2, bab 1, yang ni bab 1. Dia susun sampai nak periksa. Masa tu baru dia realise tak ada satu hari pun dia boleh tinggalkan untuk belajar. Contoh, tiba-tiba hari ni 21 hari ni 20 hari bulan 20 September. Munir ajak Arjuna, jom kita pergi lepak petani main. Boleh lah, pukul apa? Pukul 5. Jap ni. Tapi malam ni kita lepak nak. Kawan-kawan dah janji dah lepak kat kedai tom yum tu, kita makan sesama. Jom lah. Dia kata dia nak belanja. So si Arjuna pun tengok nanti untuk malam ni aku tak janji. Petang ni boleh lah, memang petang dia dah kosong untuk main. Malam sekejap dia pun tengok, alamak, tak boleh lah malam ni aku kena study sains bab 7. Contoh, dia dah tulis dalam tu. Dia dah susun setahun. Kalaupun even if Arjuna keluar dengan Munir malam tu, dia tahu balik nanti dia tak boleh lewat sebab dia nak cover subjek tu, dia tak boleh tertinggal. Itu maksud saya. Jadual yang korang lekat kat dinding tak boleh ikut sebab terlalu umum. Dia tak spesifik. Macam kita lah, malam ni nak tengok bola, tengok cerita apa, nak tengok bola mana lawan mana, kita dah tahu dah. Bukannya nak tengok bola tak kisahlah siapa main. Tak, kita tentu dah tengok jadual, kita tengok schedule. Itu antaranya perkara-perkara yang kita boleh buat dalam bab pengurusan masa. Nanti cikgu akan nampak betapa berkesannya untuk student. Jadi dia sendiri fikir, mak, ayah nak pergi bercuti, pergilah, saya ada subjek saya nak kena cover. Macam tu, tanggungjawab sendiri. Okey, bagus ke tak bagus program tu? Okey, soalan lain? Okey, apa dia? Yang perempuan tanya dulu. Tak apa, tanya perempuan. Bangun. Ya, bangun. Iyalah, cepatlah tanya. Cepatlah, yang perempuan tak tanya kan? Bangun. Yang ada soalan, tolong bangun. Bagi laluan je nak pergi kat mic tu. Dia bangun kat mic tu. Tolong onkan mic tu. Yang dekat dengan mic, bagi laluan sikit. Okey, bagi laluan. Lepas tu yang tu kan tanya. Julia, onkan mic. Tepi. Okey. Cuba tengok dah on belum? Macam belum lagi tu. Tolong korang. On sini. Okey. Bagaimana untuk kita sebagai pelajar ni nak jadi anak pelajar atau pemimpin yang cemerlang untuk zaman sekarang ni, untuk masa kini. Okey. Okay, next. Ada apa teruskan je? Okey, saya ada masalah. Ya. Kau bercakap tu masalah. Nama kau siapa? Nama siapa? Hakim. Okay. Akil. Buka Akil.
dah. Okey. Akhir kelas mana? Akhir kelas mana? 2 UM. 2M, okey. Okey, masalah. Masa saya dekat tempat meja, saya ingin study. Selepas buka, Lepas buka, ada distraction lah. Lepas tu tidur. Sedap. Sekejap. Waktu buka tu apa jadi tadi? Gangguan. Ada gangguan apa? Tahu macam play ball. Saya nak study 5. Tapi masalahnya, saya tak tahu nak study apa. Macam kosong. Okey. Ya, ada suka cara nak ada sini. Terima kasih. Bagus, satu tumpukan. Okey, pertama yang soalan siapa? Lydia apa? Lydia nama? Julia. 5 gigi. Okey. Julia tadi tanya macam mana nak jadi pelajar yang baik, pembimbing yang baik pada zaman ini kan. Okey, pertama kita kena sedar prosesnya, kita kena sedar realistik lah yang kita ni perlukan masa usaha untuk berjaya. Pertama. Kedua, kita kena ada komitmen. Kita kena datang kelas. Kita kena buat ulang kaji. Kedua. Ketiga, kita kena fokus. Jangan main-main dalam kelas. Maksudnya dalam kelas jangan sibuk buat benda selain daripada benda belajar. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena jaga. Sebab berapa ramai student bukan tak cerdik, tapi sebab langgar disiplin kena gantung sekolah. Bila gantung sekolah langsung tertinggal subjek. Tinggal subjek, lepas tu mula moral pun down sebab orang pandang dia sebagai pelajar yang jahat. Dan kemudian akhirnya dia tak boleh nak cope balik apa benda yang dia belajar. Dan yang kelima, kena ada apa yang disebut sebagai consistency. Kena ada istiqamah. Tak boleh hari ni rajin, besok malah rajin balik. Tak boleh, mesti konsisten. Okey? So 5 ni kena ada. Dan sebagai pelajar yang baik, pertama kena sabar. Sabar banyak-banyak dengan ujian yang datang. Kedua, kena syukur ada peluang belajar dengan sekolah yang baik macam ni. Ketiga, tawakal, dah usaha serah pada Tuhan. Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. Keempat, kena redha. Apa juga ujian datang. Result keputusan, alamak keputusan aku fail. Tak apa, usaha lagi. Dan begitu juga ikhlas. Buat bukan sebab nak kaya. Bukan sebab duit. Bukan sebab nak perhatian sesiapa. Tapi kita buat sebab Allah, kita nak berjaya dunia akhirat. Itu penting. Kemudian pada tadi, soalan akhir tadi, dia diganggu oleh satu penyakit yang dipanggil split personality disorder. Tiba-tiba ada bisikan-bisikan. Dia tengah belajar, apa benda belajar ni ke? Yang paling best dekat kelas. Dekat kelas tengah belajar, kawan tutup buku. Pahal kau baca, baca buku pula. Ada, itu ada. Wakil-wakil setan memang ada. Jadi akhir satu je, fokus utama nak berjaya. So kalau satu subjek kita tinggalkan, kita takkan berjaya. So kena kuatkan semangat. Kuatkan semangat, lawan perasaan nak main, lawan perasaan nak tidur, lawan perasaan nak ni. Sebab macam saya kata tadi, sampai masa nanti bila kita dah capai cita-cita kita boleh buat benda kita nak. Nak lepak, nak main game, nak tidur, tidurlah setidur-tidurnya. Kau nak tengok TV sampai tembus, masuk dalam TV tu, sekarang tinggallah. Tapi masanya akan tiba. Tapi hari ni jangan sia-siakan masa yang ada. Okey? Dan saya nak tutup ceramah pada hari ni dengan satu kisah. Ada seorang ahli falsafah dia sebut macam ni. Dia kata, waktu aku muda, aku berniat aku nak ubah. Waktu aku kecil, dia kata, waktu aku kecil, aku niat aku nak ubah seluruh dunia ni. Tapi bila aku dewasa, baru aku sedar yang dunia ni besar sangat. Aku tak boleh nak ubah. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku dah tua,